Ini adalah soalan esei 2. Jelaskan bagaimana langkah berikut dapat membaiki masalah defisit imbangan perdagangan yang dialami oleh sesebuah negara. Okey, kita cuba tengok soalan tersebut dulu. Soalan ini telah jelas menunjukkan masalah yang wujud sekarang adalah masalah defisit dalam imbangan perdagangan. Okey, untuk maklumat pelajar, kalau berkaitan dengan imbangan perdagangan ini, dia sebenarnya merupakan akaun barangan lah. Akaun barangan dengan akaun perdagangan adalah sama punya, di mana dia adalah terdiri daripada ekspor dan juga import. Untuk maklumat pelajar, ekspor dengan import ini dia sebenarnya adalah merujuk kepada barang nampak sahaja. Okey, jadi untuk ekspor nanti saya akan guna simbol X. Kalau import saya akan guna M. Okey, sekarang kita cuba fokus yang berkaitan dengan defisit. Kalau defisit itu dia ada satu nama lagi, dia juga boleh dikenali sebagai kurangan. Kalau kurangan itu bermaksud dia adalah mencatat negatif lah. Okey, sebenarnya yang ini konsep dia lebih kurang sama dengan perakaunan di mana kita sebenarnya adalah rujuk kepada penerimaan dan juga pembayaran. Okey, cuba bayangkan. Sekarang yang kita fokuskan itu adalah negatif. Okey, cuba fikir masa itu, apakah hubungan antara pembayaran dengan penerimaan? Bayar lebih besar daripada terima ke ataupun bayar kurang daripada terima supaya kita dapat defisit iaitu mencatat nilai negatif punya. Apakah pandangan anda? Pembayaran melebihi daripada penerimaan. Ya, okey. Dan masa itu kita sebenarnya dapati bayaran yang dibuat adalah lebih banyak. Itulah sebab kita dapat negatif. Okey, jadi sekarang kan Miss kata imbangan perdagangan ini dia adalah berkenaan dengan apa? Ekspor dengan import kan? Maksudnya pembayaran dan penerimaan ini kita akan kaitkan dari segi ekspor dan juga import. Okey, apa maksud itu ekspor? Kalau katakan kita jual sesuatu barang ke luar negara, itu adalah ekspor. Ingat, dia adalah berkaitan dengan jual ya. Apa pula dengan import? Kalau import itu bermaksud kita beli sesuatu barang dari negara lain ataupun negara asing. Dengan reti kata lain, import ini sebenarnya dia adalah merujuk beli. Jadi sekarang anda cuba tengok, bila masanya kita bayar, okey, apabila kita bayar itu kita jual barang ke beli barang. Cuba fikir bayar itu dia adalah merujuk ekspor ke ataupun dia merujuk kepada import. Okey, apakah pandangan anda? Ekspor merupakan penerimaan, import merupakan pembayaran. Okey, import itu merupakan pembayaran kan sebab kita beli barang bermaksud bayar dekat sini dia sebenarnya merujuk import. Kalau kita jual barang, kita akan terima kan, terima wang kan. Jadi, terima dekat sini sebenarnya dia merujuk kepada ekspor. Sebab kita jual barang, kita akan dapat penerimaan. Okey, kan tadi Miss kata kalau defisit itu bermaksud bayar lebih daripada terima kan. Maksudnya pada masa itu, import adalah melebihi ekspor. Okey, jadi sekarang soalan ini dia nyatakan bahawa masalah yang wujud dekat sini adalah masalah defisit imbangan pembayaran. Inilah masalah dia. Di mana dia sebenarnya tengah bincangkan situasi yang wujud sekarang kita dapati import melebihi ekspor. Jadi dia tanya, bagaimana langkah berikut dapat membaiki? Kalau membaiki itu bermaksud jawapan yang kita kemukakan nanti itu kita perlu turunkan import. Okey, sebab sekarang import banyak kan, kita perlu turunkan import. Bagi ekspor pula terlalu sikit kan. Jadi nak baiki itu kita akan tingkatkan ekspor. Okey, ini merupakan penyelesaian yang perlu dibuat sekarang. Okey, bermaksud jawapan yang kita bagi nanti kita mesti kaitkan import turun ataupun ekspor meningkat. Okey? Okey, sekarang kita cuba tengok yang pertama yang berkaitan dengan langkah pertama ya. Jadi langkah pertama ini A.
berkenaan dengan devaluasi. Okey, sekarang kita cuba tengok. Apa itu sebenarnya devaluasi? Okey, devaluasi ini sebenarnya dia merupakan tindakan kerajaan. Okey, tindakan kerajaan yang apa? Yang berkaitan dengan apa? Maksudnya pada masa itu kerajaan dia memang nak turunkan nilai mata wang. Menurunkan nilai mata wangnya. Kalau katakan sekarang saya kata dia turunkan nilai mata wang dekat sini sebenarnya merujuk kepada RM. Bermaksud sekarang kerajaan mengambil tindakan untuk turunkan ringgit Malaysia. Itu bermaksud devaluasi. Okey, sekarang apa yang saya nak simpulkan dekat sini, katakanlah sekarang saya bandingkan hadap pertukaran asing. Kalau saya bandingkan ringgit Malaysia, kalau katakan saya bandingkan dengan US dollar katakan. Apabila kerajaan turunkan ringgit Malaysia, sebenarnya US dollar akan meningkat. Dia sentiasa berhubungan songsang. Kalau RM turun, mata wang asingnya akan meningkat. Begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya. Jadi sekarang anda cuba tengok RM turun. Kita fokus RM. Kan tadi saya kata yang ini kita perlu kaitkan dengan ada import, ada ekspor kan. Katakan sekarang saya nak fokus dari segi ekspor dulu. Cuba tengok ya. Harga ekspor. Ekspor tadi saya sudah kata ekspor itu merupakan kita jual barang ke negara lain. Yang ini kan. Ekspor merupakan kita jual barang. Negara Malaysia yang jual barang kepada negara lain. Katakan negara yang kita sekarang rujuk adalah negara Amerika Syarikat. Sekarang kita yang jual barang. Kalau negara kita yang jual barang tersebut, bermaksud barang itu dibuat di Malaysia. Kalau barang tersebut dibuat di Malaysia, harga barang tersebut, P itu stand for price ya, dan X itu merujuk ekspor. Harga barang yang kita akan ekspor itu, kita akan rujuk kepada ringgit Malaysia. Bermaksud sekarang, harga ekspor, dia akan jadi lebih rendah sebab RM sudah turun. Kalau katakan harga ekspor sudah rendah, kuantiti ekspor. Kuantiti itu merujukkan kuantiti barang yang kita akan ekspor ke luar negara lah. Sudah jadi murah. Bermaksud secara kalau kita banding di pasaran antarabangsa itu, dia akan lebih murah dan dia akan dapat sambutan kan. Jadi apabila dapat sambutan itu, kita akan kata kuantiti ekspor itu akan meningkat. Sekarang anda cuba tengok ya. QX. X itu merujuk ekspor. Ekspor sudah meningkat. Tengok yang ini. Kan tadi saya kata, kita nak baiki dia, kita kena pastikan bahawa ekspor perlu ditingkatkan kan. Inilah dia. Jadi untuk yang pertama ini, kita berjaya kaitkan dari segi ekspor. Selain daripada ekspor, kita juga boleh kait dengan import. Harga import. So sekarang apabila kerajaan menurunkan RM, kan tadi saya kata kalau RM turun bermaksud US dollar akan meningkat. Dan sekarang kita import barang. Kami kata kalau import barang itu bermaksud kita beli barang dari negara asing. Kalau katakan kita beli barang, beli daripada siapa? Kita beli daripada Amerika Syarikat. Jadi anda boleh nampak harga yang kita kena bayar nanti, harga import itu kena ikut USD, US dollar. Jadi memandangkan US dollar sudah meningkat, bermaksud harga import akan meningkat. Harga barang sudah jadi mahal. Jadi kita masih nak import banyak ke? Mestilah tak nak kan? Jadi QN dia akan turun. Sekarang anda tengok dari segi import. Import turun. Kan ini sama kan, import turun. Jadi bermaksud daripada devaluasi ini kita berjaya buktikan nanti ekspor kita akan naik, import kita akan turun.
Nah, ekspor naik, import turun. Bermaksud langkah ini sebenarnya boleh mengatasi masalah defisit yang wujud dalam imbangan perdagangan. Okey, jadi cara jawab anda. Okey, first, anda kena beritahu apa itu devaluasi seperti yang telah dimaklumkan. Dia adalah tindakan kerajaan yang menurunkan nilai mata wang. Ingat, mata wang dekat sini merujuk kepada RM. Kemudian kita cut dari segi ekspor, harga ekspor dengan kuantitinya. Dan kemudian kita juga cut dari segi import. Okey, iaitu berkaitan dengan harga dan juga kuantiti import. Dan selepas anda berjaya bagi 3 poin ini, poin yang keempat itu kita jawab. Jawab apa? Kita salin balik soalan tersebut. Yang ini. Dapat membagi masalah defisit imbangan perdagangan. Salin balik soalan ini. Okey, di sini. Okey, jadi anda pun beritahulah. Okey, peningkatan ekspor dan pengurangan import ini sebenarnya dapat membagi defisit dalam imbangan perdagangan. Jadi selesailah jawab untuk soalan A yang berkenaan dengan devaluasi. Okey. Sebelum kita teruskan untuk soalan B punya, cuma saya nak perkenalkan sikit. Okey, tadi saya kata tindakan kerajaan yang turunkan ringgit Malaysia ini kita panggil devaluasi kan. Selain daripada turunkan ringgit Malaysia, kerajaan sebenarnya juga boleh naikkan ringgit Malaysia. Kalau katakan naikkan ringgit Malaysia itu, nama dia dikenali sebagai revaluasi. Okey, saya ulang kita ada turunkan ringgit Malaysia, okey, itu dikenali sebagai devaluasi. Kalau katakan sekarang kerajaan nak tingkatkan ringgit Malaysia itu dikenali sebagai revaluasi. Okey, cuma dekat sini Miss nak perkenalkan, okey, berkaitan dengan revaluasi ini saja kepada anda. Okey, sekarang kita sambung. Tindakan yang seterusnya, dia nak tengok berkaitan pengenaan cukai. Okey, kita sambung B ya. Okey, untuk maklumat pelajar, pengenaan cukai ini, okey, anda cuba tengok balik. Isu kita nak fokus ini. Sama ada M turun, X naik. Jadi cukai yang dikenakan dekat sini, kita akan fokus yang ini. Yang berkenaan dengan import punya. Bermaksud apabila anda nak terangkan berkaitan dengan pengenaan cukai ini, anda kena jelaskan. Cukai yang dikenakan adalah terhadap barang import. Okey, kalau cukai yang dikenakan terhadap barang import itu sebenarnya merujuk kepada cukai import lah. Dan untuk maklumat pelajar, cukai import ini sebenarnya kita boleh panggil dia sebagai tarif. Okey? Okey, sekarang cuba fikirkan. Apabila kita import barang, kita kenakan cukai. Okey, iaitu tarif terhadap barang import. Cuba fikirkan dari segi harga import. Harga import dia akan jadi macam mana? Semakin mahal. Okey, good. Jadi apabila harga import sudah jadi mahal, saya nak tanya, dari segi kuantiti import dia akan jadi macam mana? Kuantiti barang yang diimport mengurang. Okey, yes, dia akan berkurang. Jadi sekarang anda cuba tengok, import sudah turun. Kan ini sama kan? Import turun. Bermaksud sekali lagi, kita dapat membaiki masalah defisit imbangan perdagangan. Okey, jadi ayat yang keempat itu anda pun salin balik soalan itu sahaja. Bagi tahu kejatuhan barang import ini, okey, dia sebenarnya dapat mengurangkan masalah defisit dalam imbangan perdagangan. Okey, jadi selesailah perbincangan yang berkaitan dengan pengenaan cukai. Okey, sekarang kita sambung dengan yang C punya, yang berkenaan dengan subsidi ekspor. Okey, sudah kata subsidi ekspor, bermaksud kita akan fokus yang ini pula. Pastikan ekspor kita akan meningkat ya. Okey, jadi kita pun tulis C, ini adalah subsidi ekspor. Okey, macam tadi,
Yang first itu anda sebenarnya kena define apa itu subsidi ekspor. Okey, pada pandangan anda, subsidi ekspor ini diberikan kepada siapa ya? Kepada pengekspor. Okay, good. Jadi anda boleh tulis subsidi ekspor ini sebenarnya merupakan subsidi yang diberikan oleh kerajaan kepada pengekspor. Okay, sebab orang yang mengekspor barang itu kita kenali dia sebagai pengekspor lah. Lepas subsidi itu diberi kepada pengekspor itu, nanti sebenarnya kita boleh kaitkan dari segi kos pengeluaran. Okey, satu maklumat tambahannya, pengekspor dekat sini dia sebenarnya merujuk kepada pengeluar. Pengeluar itu bermaksud firma kan? Okey, itulah sebab dekat sini kita akan kaitkan dengan kos pengeluaran. Sebab memang firma yang menghasilkan barang, dia yang membuat barang tersebut. Cuma kali ini barang itu bukan dijual di dalam negara kita. Kita akan jual ke negara asing sebab dia berkaitan dengan ekspor. Okey, jadi ingatlah subsidi ini hanya ditujukan kepada barang yang akan diekspor ke luar negara sahaja. Okey, sekarang apabila subsidi diberikan, okey, cuba kaitkan dengan kos pengeluaran. Kos pengeluaran bagi barang ekspor ini, dia akan menjadi semakin tinggi ke ataupun semakin murah ya? Rendah. Ya, kos pengeluaran barang ekspor akan jadi semakin rendah. Jadi sekarang anda cuba kaitkan dari segi harga ekspor. Okey, harga ini dia mesti ada kaitan dengan kos kan? Jadi sekarang memandangkan kos pengeluaran sudah jatuh. Apakah kesan terhadap harga barang yang akan diekspor? Lebih murah. Yes, lebih murah. Okey, sebab kos yang ditanggung sudah rendah, jadi harga dia mesti juga akan jadi lebih rendah. Okey, apabila harga ekspor sudah turun, cuba kaitkan dari segi kuantiti ekspor pula. Barang yang diekspor akan jadi macam mana? Meningkat. Ya, kuantiti ekspor akan meningkat. Jadi sekarang anda cuba tengok, ekspor meningkat kan? Sama dengan ini, ekspor meningkat. Bermaksud sekarang tindakan yang diambil oleh kerajaan iaitu dengan memberi subsidi ekspor ini sebenarnya sekali lagi dia dapat membaiki masalah defisit dalam imbangan perdagangan. Jadi ayat kamu yang terakhir itu anda pun ulaskanlah. Okey, peningkatan kuantiti ekspor ini dia dapat membaiki masalah defisit dalam imbangan perdagangan. Okey, jadi kita pun telah selesai bincang ketiga-tiga langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah defisit yang wujud dalam imbangan perdagangan. Maka selesailah perbincangan kita bagi soalan esei 2 ini.